Video ini menunjukkan eksperimen 4.2 bahagian B, iaitu tindak balas oksida unsur kala 3 dengan natrium hidroksida dan asid nitrik. Kita akan melihat bagaimanakah ketelarutan oksida unsur kala 3 ini di dalam alkali dan juga asid. Kita lihat apakah radasan bahan yang digunakan. So, bahan yang kita ada ialah aluminium oksida, magnesium oksida dan juga silikon dioksida. Kita juga menggunakan asid nitrik 2 mol per dm², larutan natrium hidroksida 2 mol per dm², dan kita ada 2 set tabung uji yang kita labelkan dengan 3 jenis bahan yang kita akan gunakan, iaitu magnesium oksida di dalam asid nitrik, silikon oksida dalam asid nitrik dan juga aluminium oksida di dalam asid nitrik, dan satu set lagi magnesium oksida di dalam larutan natrium hidroksida, aluminium oksida di dalam larutan natrium hidroksida dan silikon dioksida di dalam larutan natrium hidroksida. So kita sediakan 2 set tabung uji yang mengandungi 3 tabung uji dalam setiap set. Kita menggunakan silinder penyukat, spatula, rod kaca dan juga penunuh Bunsen. Baiklah, step yang pertama, tambahkan magnesium oksida ke dalam kedua-dua set tabung uji. Okay, masukkan setengah spatula serbuk magnesium oksida di dalam set yang pertama dan setengah spatula lagi dalam set yang kedua, dan seterusnya kita tambah pula silikon dioksida di dalam set yang pertama dan setengah spatula lagi dalam set yang kedua, aluminium oksida di dalam set yang pertama dan setengah spatula di dalam set yang kedua. Kemudian dengan menggunakan silinder penyukat, kita sukat asid nitrik dan masukkan ke dalam set tabung uji yang pertama. Okay, so di sini kita sukat sebanyak 5 cm padu asid nitrik. Dan kita tuangkan ke dalam setiap tabung uji pada set yang pertama. Setiap tabung uji itu ditambahkan dengan isi padu asid nitrik yang sama, yaitu 5 cm padu. Kemudian kita cuci dan bilas silinder penyukat sebelum menuangkan 5 cm padu larutan natrium hidroksida pula untuk set tabung uji yang kedua. So set yang kedua tu semua kita tambahkan dengan 5 cm padu larutan natrium hidroksida setiap satu tabung uji. Dan kita perhatikan, kita kacau tabung uji yang pertama magnesium hidroksida dengan asid nitrik. Kita kacau pula yang seterusnya, dan setiap kali kita mengacau menggunakan rod kaca, bersihkan dan keringkan sebelum digunakan. Okey, dan perhatikan ke semua tabung uji tersebut. Kita dapati ada tabung uji yang oksida tadi ada yang larut, ada yang tidak larut. So untuk oksida yang tidak larut itu kita cuba goncangkan dan lihat jika oksida tersebut larut. Jadi kita ambil campuran bahan yang tidak larut tadi, tutupkan tabung uji menggunakan penyumbat getah dan kita goncangkan dan lihat jika ianya larut. Okey, dan masih ada yang tidak larut. Jadi kita pergi kepada prosedur yang seterusnya, iaitu memanaskan bahan dan lihat jika oksida yang tidak larut itu boleh larut.
Jadi tabung uji yang larut, bahannya larut sepenuhnya, kita tak perlu panaskan. So kita gunakan penyepit, dan kita lihat jika oksida di dalam tabung uji itu larut setelah dipanaskan. Panaskan secara perlahan-lahan dan kacau. Dan selepas proses pemanasan, kita boleh lihat terdapat pemerhatian terakhir di sini. Terdapat oksida yang larut dan ada yang tidak larut. Okey, di sini kita dapati magnesium oksida larut dalam asid nitrik, tetapi tidak larut dalam larutan natrium hidroksida. Silikon dioksida pula tidak larut di dalam asid nitrik. Okey, kita lihat di situ oksidanya langsung tidak larut. Tetapi di dalam bagi aluminium oksida pula, kesemua aluminium oksida larut dalam asid nitrik. Bagi silikon dioksida pula, walaupun ada sedikit yang belum larut, tetapi terdapat silikon dioksida yang bertindak balas larut di dalam larutan natrium hidroksida. Manakala magnesium oksida pula tidak larut di dalam larutan natrium hidroksida. Jadi kita boleh simpulkan bahawa magnesium oksida yang juga dikenali sebagai oksida base larut di dalam asid nitrik. Manakala silikon dioksida pula yang dikenali sebagai oksida asid tidak larut di dalam larutan asid nitrik, tetapi ianya larut dalam larutan natrium hidroksida. Dan aluminium oksida pula larut dalam kedua-dua larutan asid nitrik dan juga larutan natrium hidroksida. Dan aluminium oksida ini dikenali sebagai oksida amfoterik. Ya. So cikgu ulang sekali lagi. Magnesium oksida dikenali sebagai oksida base, dan oksida base larut di dalam larutan berasid dan tidak larut di dalam larutan beralkali seperti natrium hidroksida. Manakala silikon dioksida pula merupakan oksida berasid, dan oksida berasid tidak larut di dalam asid, tetapi ianya larut di dalam larutan beralkali seperti natrium hidroksida. Manakala oksida amfoterik seperti aluminium oksida akan larut dalam kedua-dua larutan berasid ataupun larutan beralkali. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh, berdasarkan video ini, kamu boleh lengkapkan keputusan dalam jadual 4.9 muka surat 98 dan tentukan keterlarutan magnesium oksida, aluminium oksida dan silikon dioksida di dalam jadual tersebut. Baiklah, itu saja. Thank you.